Rabu 28 September lalu, Israel menolak desakan antarabangsa supaya menghentikan aktiviti pembinaan kawasan pendudukan haram di Baitul Maqdis. Sebaliknya, meneruskan pembinaan 1,100 unit rumah di kejiranan Gilo. Namun bagi Palestin, kelancangan Israel itu mengukuhkan pendiriannya tidak akan meneruskan rundingan damai seperti yang didesak The Quartet, kumpulan negara-negara yang kononnya bertanggungjawab mencari damai di Asia Barat. Salam global dan salam satu Malaysia. Minggu ini saya Maiza Musa Al-Bakri kembali bersama saudara dalam rancangan yang tetap hangat ini. Global di Satu, Paksi Informasi Global edisi 2 Oktober 2011. Dan minggu ini kita masih bincang isu kemerdekaan Palestin dengan tajuk Palestin Kenegaraan Tanpa Negara. Meskipun didesak Amerika, Britain, China, Perancis, Mesir, Itali dan Rusia, Israel dengan angkuh berkata mereka akan kekal dengan aktiviti pembinaan penempatan haram, amalan yang dah bermula 40 tahun lalu. Mesir membidas dengan berkata langkah seperti itu menggambarkan hasrat Yahudi meneruskan polisi provokatif dan tidak akan tunduk pada tekanan antarabangsa berkaitan pengharaman aktiviti penempatan haram. Dan untuk mengetahui lebih mendalam isu ini, kita bersama Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan sebelum itu, kami di Global Satu mengucapkan tahniah kepada Profesor yang baru saja dianugerahkan Darjah Indra Mahkota Pahang DIMP yang membawa gelaran Datuk pada Isnin lepas 26 September. Tahniah, Datuk. Kita terus saja kepada soalan pertama, ya. Israel meneruskan projek pembinaan haram di Gilo, Baitul Maqdis Timur dan masyarakat antarabangsa mendesak projek itu dihentikan tetapi tak diindahkan oleh Israel. Pada pendapat Profesor, apakah desakan antarabangsa itu ikhlas, benar-benar ikhlas ataupun sekadar drama sandiwara saja? Sebenarnya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel ini merupakan sesuatu yang telah diduga. Kerana kalau kita lihat dari sejarahnya, Israel sebenarnya tidak pernah memperlihatkan kesediaan ataupun kecenderungan untuk mematuhi ataupun bersedia untuk menerima keputusan-keputusan ataupun pandangan pihak di peringkat antarabangsa. Kalau sebagai contoh ya, apabila resolusi 181/1947 ya yang membawa kepada pembentukan negara Israel, resolusi demi resolusi, pandangan demi pandangan, desakan demi desakan oleh pihak antarabangsa supaya Israel mematuhi keputusan-keputusan antarabangsa ini, tetapi ternyata Israel tidak pernah mematuhinya. Sebagai contoh, apabila resolusi 194 sebagai contoh, yang menyeru Israel memberikan hak kepada rakyat Palestin untuk kembali ke negara mereka, tetapi ternyata Israel tidak pernah tunduk kepada permintaan itu. Begitu juga dengan resolusi yang berkaitan dengan kembali ke sempadan tahun 1967, resolusi 242, itu juga tidak dapat dipatuhi. Oleh itu kalau kita lihat apa yang berlaku baru-baru ini, hari Rabu yang lepas, apabila masyarakat antarabangsa menyeru, mendesak supaya Israel jangan ataupun menghentikan provokatif membina penempatan haram, ternyata Israel merasakan dia tidak perlu untuk patuh kerana selama ini pun dia tidak patuh, apa perlu dia patuh dengan pendekatan ataupun desakan baru ini. Tetapi saya nak jelaskan yang lebih penting, mengapa Israel meneruskan pendekatan ini ialah kerana Israel telah pun mengisytiharkan bahawa Baitul Maqdis Timur adalah sebahagian wilayah Israel dan Baitul Maqdis telah pun isytiharkan sebagai ibu kota kepada negara Israel bagi menggantikan Tel Aviv. Dengan pembinaan penempatan haram ini, ia sudah pasti akan menghilangkan identiti Palestin dan menjadikan Baitul Maqdis ini sebagai satu kawasan penempatan yang seluruhnya sebagai sebuah negara Israel. Jadi memang tidak mungkin perkara ini akan berlaku dan Israel sememangnya cuma orang kata betul tadi bersandiwara saja. Sebenarnya sebelum ini pun mereka tidak pernah memenuhi segala janji-janji ataupun tuntutan yang telah ditetapkan kepada mereka. Desakan antarabangsa, umpamanya Amerika, Barack Obama pernah menyatakan rasa kesal di atas tindak tanduk Israel ini. Tetapi itu saya boleh sebutkan lebih pada sandiwara. Kerana kalau umpamanya kesal disertakan dengan tindakan, itu baru bermakna tindakan itu ataupun kekesalan itu serius. Tetapi apa yang berlaku, sekadar kesal, menyedari sikap Israel yang sebegitu, tidak mungkin Israel akan patuh ataupun Israel akan bersedia untuk
mendengar desakan ataupun mendengar pandangan antarabangsa. Oleh itu, walaupun dengan berbagai pandangan, berbagai resolusi, saya melihat bahawa saya akan meneruskan usaha-usaha membina Pendapatan Haram ini seperti saya nyatakan tadi, bagi memastikan akhirnya Baitul Maqdis Timur seluruhnya adalah Israel. Ya. Baiklah, kita berehat sebentar untuk ikuti analisis ringkas yang disediakan penerbit kami Syahabuddin Abdullah. Kita saksikan dulu. Di manakah letaknya kemungkinan bagi sebuah kenegaraan tanpa negara? Soalan aneh ini muncul apabila Palestin cuba dapatkan keanggotaan penuh dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu minggu lepas dengan ucapan berapi-api Mahmud Abbas mendapat standing ovation dalam Perhimpunan Agung Badan Dunia itu. Bagaimanapun, rancangan Palestin itu bukan sahaja mendapatkan keahlian PBB tetapi juga menggerakkan kesedaran masyarakat antarabangsa tentang perlunya Palestin memiliki negara. Soalan sama ada Abbas berjaya mendapatkan kerusi tetap PBB merupakan satu tanda tanya yang cukup besar dengan ancaman Amerika yang akan memveto sebarang usaha Majlis Keselamatan yang memihak kepada Palestin. Ini membayangkan usaha Abbas tidak dapat menukar hubungan getir Palestin-Israel dan kemungkinan akan lebih getir terbentang luas. Meskipun sokongan tak berbelah bagi Amerika, Israel sentiasa takutkan internasionalisasi konflik Asia Barat. Israel khawatir majoriti anggota PBB memihak kepada Palestin dan mengiktiraf kewujudan mereka dalam forum antarabangsa. Sebelum ini pun, sudah banyak usul mengutuk kedurjanaan Israel mendapat sokongan ramai. Hanya kuasa veto Amerika menyelamatkan penjenayah itu dari hukuman dan kecaman. Inilah yang menakutkan Israel, lalu mendakwa PBB mengamal sikap pilih kasih. Perwakilan Demokrat dari Minnesota, Keith Ellison berkata, Amerika Syarikat sepatutnya menyokong bidaan Palestin untuk bernegara sendiri. Apa yang dilakukan Mahmud Abbas di Mesyuarat Agung PBB Jumaat minggu lepas bukan perkara baru. Tetapi itulah langkah yang diambil Bosnia Herzegovina, Eritrea dan terbaru Sudan Selatan. Dan mereka berjaya. Menurut Ellison, Israel juga mengambil langkah yang sama semasa mendapatkan kerusi PBB pada 1949. Alangkah aneh jika Amerika menggunakan kuasa veto menggagalkan Palestin memiliki kerusi tetap PBB, di mana mereka boleh membincangkan isu Palestin dengan lebih luas. Bagi Palestin, malah sebahagian besar dunia Islam berunding dengan Israel tidak sepatutnya diteruskan. Seperti kata Mahmud Abbas sebelum ini, tidak ada gunanya berunding dengan Israel yang tidak akan hentikan projek pembinaan penempatan baru. Dalam perkembangan terbaru, Israel mempelekeh tekanan antarabangsa supaya menghentikan pembinaan di Gilo Baitul Maqdis. Mahmud Abbas dan sebelum ini Yasir Arafat mahukan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin merdeka. Palestin pernah menuntut kemerdekaan menerusi keganasan, merampas kapal terbang dan membunuh atlet Israel di Munich pada 1970-an, meletupkan bas dan beberapa tindakan keganasan lain. Sebahagiannya sebagai membalas kekejaman Israel mengebom dan menembak peluru berpandu di kawasan-kawasan awam Palestin dan membunuh beberapa pemimpin kanan Hamas seperti Sheikh Ahmad Yassin dan Abdul Aziz Rantisi dalam serangan-serangan bersasaran. Masyarakat antarabangsa gagal mengutuk Israel atas keganasan-keganasan itu kerana kuasa veto Amerika. Terlalu banyak kelancangan Israel yang memeritkan kehidupan masyarakat Palestin untuk dicakapkan. Cukuplah sekadar beberapa isu penting. Oleh itu, para pemimpin dunia tidak sepatutnya mengkritik keinginan Palestin mendapatkan pengiktirafan antarabangsa menubuhkan negara mereka.
Anggota-anggota Kongres Amerika tidak sepatutnya mengeluarkan ancaman akan menggantung bantuan tahunan kepada Palestin jika Mahmud Abbas meneruskan rancangan membawa isu Palestin ke PBB. Namun ada banyak hal perlukan rundingan lanjut untuk dibawa ke Majlis Keselamatan. Antara yang penting melibatkan persempadanan, isu pelarian, keselamatan dan masalah Baitul Maqdis. Mahmud Abbas minggu lepas menyatakan kesanggupan meneruskan rundingan dengan Israel asalkan ia bertujuan mengelak keganasan dan memperbaiki hubungan. Namun, syarat terpenting Abbas, Israel mesti hentikan pembinaan penempatan haram di Baitul Maqdis Timur dan Tebing Barat. Manakala, The Quartet masih dengan sandiwara lama, mendesak Palestin ke meja rundingan meskipun pihak yang memusnahkan semua rundingan itu adalah Israel.